Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Berita Parlimen Selasa 2 Ogos 2022 bersama saya Mohan Chinasami. Jabatan Negara Amerika Syarikat JNAS memperakukan 5 inisiatif dilaksana Malaysia dalam membenteras pemerdagangan orang. Salah satunya ialah pindaan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 serta Akta Kerja 1995 bagi menangani buruh paksa. Perakuan dinyatakan menerusi laporan JNAS mengenai pemerdagangan orang tahun 2022 yang dikeluarkan pada 19 Julai lalu. 4 lagi usaha signifikan yang diperakui adalah peningkatan sabitan dan penguatkuasaan ke atas pelaku jenayah pemerdagangan orang. Juga peningkatan kebenaran pergerakan bebas, bilangan penterjemah serta pegawai khidmat sokongan. Turut diperakui pembangunan Pelan Tindakan Kebangsaan berhubung buruh paksa NAPFL. Dengan mengambil kira impak pandemik COVID-19 yang melanda dunia, usaha negara dilihat masih tidak mencukupi berdasarkan aspek negatif yang dibangkitkan dalam laporan tersebut. Laporan JNAS pada kali ini juga telah menyenaraikan 15 perkara penambahbaikan seperti yang telah diedarkan. Ini juga termasuk saranan supaya Malaysia meningkatkan usaha bagi mengenal pasti mangsa dalam kalangan warga negara Republik Rakyat China yang bekerja di syarikat berkaitan kerajaan Republik Rakyat China di Malaysia. Laporan JNAS mengenai pemerdagangan orang menilai 188 negara mulai 1 April 2021 hingga 31 Mac lalu. Penilaian berdasarkan aspek penguatkuasaan dan pendawaan, pencegahan serta perlindungan mangsa. Terdapat 4 tahap penilaian bagi laporan berkenaan iaitu tahap 1, tahap 2, tahap 2 pemerhatian dan tahap 3. Menerusi laporan berkenaan, Malaysia dinilai pada tahap 3. Ringkasan laporan menyatakan kerajaan Malaysia tidak memenuhi sepenuhnya piawaian minimum dalam penghapusan pemerdagangan orang serta tidak menunjukkan usaha signifikan. Datuk Seri Hamzah menegaskan kedudukan itu berupaya menjejaskan beberapa pasaran ekspor di luar negara apabila terpalit dengan tuduhan penggunaan buruh paksa dalam rantaian bekalan. Sebagai contoh, terdapat beberapa syarikat yang dikenakan Withhold Release Order WRO oleh pihak US Customs and Border Protection CBP. Walau bagaimanapun, yang mana 2 buah syarikat telah pun ditarik balik sekatan WRO tersebut. Menurut sumber daripada Kementerian Sumber Manusia KSM, masih lagi terdapat 6 buah syarikat yang dikenakan WRO, khususnya melibatkan sektor perdagangan sawit dan pembuatan sarung tangan getah. Dalam hal ini, kerajaan komited untuk memastikan semua pemain industri daripada pelbagai sektor mematuhi perundangan pemburuhan negara dengan libat urus berterusan antara pihak kerajaan dan pemain industri melalui task force khas bagi 6 industri yang diwujudkan di bawah KSM. Baik, dalam pada itu Datuk Seri Hamzah berkata penilaian atas laporan tersebut bersifat subjektif. Ia dilaksanakan kerajaan Amerika Syarikat berdasarkan maklumat yang bukan sahaja diperoleh daripada kerajaan Malaysia, malah mana-mana pihak seperti NGO dan Pertubuhan Masyarakat Madani CSO. Selain daripada berpandukan pematuhan kepada instrumen antarabangsa seperti UNTOC dan protokol TIP, penilaian ini juga adalah berpandukan kepada perundangan Amerika Syarikat untuk jenayah pemerdagangan orang, iaitu Akta Perlindungan Mangsa Pemerdagangan dan Keganasan 2000 atau TVPA, di mana ianya kadang-kadang terdapat perbezaan dengan undang-undang dan amalan yang diguna pakai di negara kita dalam konteks 3 elemen penilaian. Ahli Parlimen Julau turut mempertikaikan hasil laporan tersebut terutama berkaitan isu buruh paksa dalam industri sawit negara. Macam digunakan language seperti significant legal, regulatory and policy measures undertaken by the Malaysian government have not been included.
Tetapi bila kita nampak apa yang kita sudah buat di dalam kerajaan, kita sudah buat ratification of the International Labour Organization Protocol of tahun 2014 to the Forced Labour Convention 1930, dan ini yang nombor 29, yang ini yang berlaku dalam bulan Mac 21 tahun 2022. Kedua, collaboration bersama Malaysian Government dan US Department of Labour on the MICE Voice Program. Dan ketiga, kita ada tubuh satu komiti, joint committee bersama Malaysian Ministry of Human Resource, MOHR, bersama US Department of Labour on forced labour and trafficking issues. Walaupun itu sudah berlaku, ini tidak diambil kira di dalam TILS report pada masa yang assessment period mereka. Malaysia menafikan 3 dapatan Jabatan Negara Amerika Syarikat JNAS menerusi laporan pemandangan manusia tahun 2022. Ia termasuk dakwaan bahawa Malaysia tidak memiliki rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang di utara Semenanjung. Tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kemudahan tersebut telah wujud di Pulau Pinang sejak 2017 dan dikendalikan NGO. Secara keseluruhan, terdapat 10 rumah perlindungan seumpamanya di seluruh negara. 8 daripadanya bawah salian Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. 2 lagi dikendalikan NGO. Untuk rumah perlindungan seliaan kerajaan, peruntukan tahunan secara purata berjumlah RM5 juta telah disediakan oleh pihak kerajaan melalui KPWKM bagi tujuan pengurusan dan pengoperasian 8 rumah perlindungan tersebut. Manakala sejak tahun 2017, kerajaan telah menyediakan peruntukan berjumlah RM4.04 juta bagi tujuan pengurusan rumah perlindungan seliaan NGO. Selain itu, terdapat kekhilafan mengenai penggunaan gari kepada mangsa pemerdagangan orang. Jelas Datuk Seri Hamzah, prosedur penggunaan gari hanya terpakai kepada warga asing yang melanggar undang-undang ketika operasi penguasaan bagi tujuan keselamatan. Ada kalanya proses penggunaan gari yang dikenakan kepada mangsa adalah merupakan suatu tindakan bagi menyelamatkan mereka daripada apa-apa tindakan di luar dugaan dan ianya berlaku buat sementara semasa operasi. Bagi mereka yang sudah pun dikenal pasti sebagai mangsa, mereka tidak akan digari lagi. Beliau turut menafikan laporan yang mendakwa bahawa pegawai khidmat sokongan VAS dihalang menyertai operasi menyelamat dan mengenal pasti mangsa. Ini kerana VAS terdiri daripada penjawat awam dan NGO yang dilantik. Hakikatnya, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan untuk mengekang jenayah pemerdagangan dan penyeludupan manusia. Komitmen tersebut akan diteruskan dengan tumpuan menambah baik dari aspek penguasaan, meningkatkan pendakwaan dan memperkasa perlindungan kepada mangsa. Bagaimanapun, Datuk Seri Hamzah berkata, tanggungjawab menjayakannya menuntut kerjasama semua pihak bukan hanya di galas kerajaan semata-mata. Selain itu, pihak NGO, CSO, rakyat dan media boleh membantu kerajaan dalam melaksanakan program perlindungan serta sokongan kepada mangsa selain daripada melaksanakan program pencegahan bagi memberi kesedaran kepada umum akan jenayah ini. Pihak syarikat dan majikan juga digesa untuk mematuhi sepenuhnya Undang-Undang Perburuhan Negara bagi mengelakkan diambil tindakan atas kesalahan-kesalahan seperti pemerdagangan orang dan buruh paksa. Ketika perbahasan cadangan demi cadangan dikemuka ahli parlimen bagi mengekang jenayah berkenaan, seterusnya memperbaiki kedudukan Malaysia dalam laporan JNAS mengenai pemerdagangan orang. Majoriti wakil rakyat mengesyorkan agar tumpuan diberi kepada aspek penambahbaikan sistem tabir urus dan integriti selain penguasaan undang-undang. Saya nak khusus kepada cara kita membawa masuk buruh ni. Inilah yang menyebabkan mengapa kita duduk tier 3 pada hari ini, ya. Jadi kami duduk dalam jawatankuasa khas jawatankuasa pilih khas dalam hak asasi manusia. Yang ini yang kami lihat itu bahawa sistem
memasukkan pekerja ini merupakan satu daripada perkara yang sangat besar yang menyumbang kepada soal anti pemerdagangan ini. Saya harap tindakan enforcement dalam Kementerian Sumber Manusia perkara ini telah dibangkitkan pada tahun 2018, kekurangan pegawai enforcement nombor satu, nombor dua dalam penggalaman mereka, the experience pun tidak ada. Ini menyebabkan penyiasatan yang tidak menyeluruh. Dalam hal labor ini ialah social and governance tidak ada. Bila tidak ada, maka inilah yang kita bincang hari ini. Mungkin tahun depan kita akan bincang lagi. So, tolong governance, social yang melibatkan soal humanity, soal kemanusiaan dan juga environmental. Kita mungkin mengambil labor-labor asing untuk kekayaan. Dahlah kita telah mengheret mereka dalam keadaan inhuman. Pada waktu sama kita merosakkan alam sekitar. Di Sabah ini, isu pemerdagangan manusia, isu PTI dan sebagainya ini banyak berkait dengan kelonggaran Pantai Timur Sabah dalam sudut kelengkapan keselamatan. Dan di samping itu juga perlu ada usaha daripada kerajaan persekutuan untuk memastikan dalang-dalang tali barut yang ada khususnya daripada pihak dalaman kita disebabkan oleh sindiket-sindiket yang cuba memudah cara aktiviti-aktiviti pemerdagangan manusia ini khususnya di Pantai Timur Sabah perlu dikekang sepenuhnya. Tindakan yang tegas perlu diberikan kepada mereka-mereka yang menjadi tali barut terhadap sindiket-sindiket ini. Kerana kita tidak mahu harapkan pagar makan padi. Semasa penggulungan, Datuk Seri Hamzah menjawab kenyataan yang mendakwa kerajaan tidak mengenakan tindakan undang-undang terhadap penjawat awam yang terbabit dalam kes pemerdagangan dan penyeludupan orang. Daripada tahun 2020, kita dah tangkap 31 semuanya. Kita tuduh 16 orang. Kita tuduh 13, waran tangkap 1. Dan dikenakan pula 2 lagi poka dan yang ke-15 1 orang lagi kita lakukan siasatan terhadapnya. Yang kita bebas 16 orang. Jadi maknanya ada pegawai daripada 31, 16 dibebaskan tapi 15 lagi telah pun dituduh dan telah pun diambil tindakan yang sewajarnya. Dan dalam Selat juga saya nak maklumkan daripada 40 orang yang telah pun kita tangkap, ini semua penjawat awam ya. Yang kita gantung kerja 3, yang kita buang kerja 16. Maknanya mereka telah pun melakukan kesalahan, terpaksa kita buang kerja mereka. Dan letak jawatan 2. Dan tahan kerja buat sekarang ini masih lagi ada 8 dan tindakan siasatan masih lagi ada 5 orang. Jadi ramai daripada kalangan itu yang kita dah dakwa 29 daripada 40. Baik, rang undang-undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 dirujuk ke Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen untuk membuat syur-syur penambahbaikan. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, Jawatankuasa itu perlu menyediakan penyata cadangan penambahbaikan RUU berkenaan dalam tempoh sebulan. Namun, tempoh boleh dilanjutkan sekiranya perlu dengan tidak melebihi tarikh hari pertama persidangan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen 14 yang akan datang. Suatu usul bagi menyerahkan rang undang-undang kawalan produk tembakau dan merokok 2022 kepada Jawatankuasa Pilihan yang dinamakan Jawatankuasa Pilihan Khas untuk membuat syur-syur mengenai 1. Meneliti bahagian 9 penguatkuasaan dalam rang undang-undang dan mencadangkan apa-apa penambahbaikan sekiranya perlu tertakluk kepada undang-undang yang berkuat kuasa. 2. Meneliti fasal-fasal berhubung dengan penalti bagi kesalahan dalam rang undang-undang dan mencadangkan apa-apa penambahbaikan sekiranya perlu. Khairi maklumkan jawatankuasa berkenaan akan dipengerusikan oleh beliau sendiri selain dianggotai 12 lagi ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Beliau turut mengesyorkan agar cadangan-cadangan penambahbaikan kawal selia produk tembakau, bahan rokok, produk pengganti tembakau atau peranti merokok yang dibangkitkan ahli Dewan Rakyat dalam perbahasan turut diteliti. Juga cadangan Jawatankuasa Pilihan Kesihatan Khas Sains dan Inovasi serta Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Sosial. Susulan itu, pembentangan rang undang-undang makanan pindaan 2022 di Parlimen hari ini ditangguhkan.
Sebelum itu, majoriti pembahas bersetuju RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 perlu digubal. Ini bagi mengatasi masalah kelompongan fungsi akta sedia ada sekaligus sebagai strategi pencegahan kepada penagih rokok dan vape. Bagaimanapun, RUU tersebut perlu diperhalusi agar dapat diperkasakan penguasaannya pada masa akan datang. Sistem kesihatan negara telah membelanja berbilion ringgit selama ini untuk merawat 16 penyakit paling berbahaya akibat rokok seperti kanser, paru-paru, strok, jantung dan sebagainya. Kos merawat terhadap penyakit akibat rokok juga diunjurkan bakal meningkat pada setiap tahun. Setelah mengambil kira kenaikan kos perubatan, kos rawatan dijangka bakal mencecah 8.77 bilion pada tahun 2030. Kemampuan akta sedia ada dalam akta makanan tidak lagi boleh menangani perkembangan rokok ala baru dan sebagainya. Ia juga adalah untuk memerhatikan ataupun menunaikan dan mencapai target untuk mengurangkan 21% prevalent merokok di negara ini dalam tahun 2022 ini kepada 5% dalam tahun 2040, satu target yang sangat optimis. Di negara kita saja, seramai 26,000 nyawa terkorban akibat daripada rokok dan segala penyakit-penyakit yang terkait dengannya. Kekhawatiran dan keperluan untuk menteri terus menjadikan undang-undang ini satu yang benar-benar bersifat mampu untuk digarap, dihayati, dibudayakan oleh generasi yang dianggap sebagai generasi penamat itu. Supaya gradual step to be taken. Undang-undang ini, itu yang saya minta masa sedikit. Alhamdulillah saya dipahamkan dia masuk dalam jawatan kuasa yang ada. Kerana ini penting kepada kita halusi. Rang undang-undang it must be done right with the right kind of policy prescription yang ada untuk melaksanakan supaya perjalanan rang undang-undang ini is enforceable. Kita buat undang-undang, what will happen to enforcement? Kita perlu ada enforcement. Berapa banyakkah enforcement yang boleh kita adakan? Sebab itu permulaan saya, kerana sebagai permulaan saya bersetuju kerana dia terhad kepada yang dilahir pada tahun 2007. Ini tidak bermakna bahawa yang dilahir lebih awal tidak perlu hentikan tabiat merokok ini. Untuk mereka satu kempen perlu diadakan, dan kempen yang telah diadakan dahulu pun juga berkesan. Kalau boleh kita perlu hentikan merokok untuk semua orang, bukan untuk mereka yang dilahir pada tahun 2007 saja. Tetapi itu adalah satu kerja yang amat besar dan amat berat dan mungkin kita tak dapat lakukan dengan cara berkesan. Sebab itu dalam apa juga jenis undang-undang yang kita perkenalkan, ada kalanya kita perlu membuat satu langkah demi satu langkah. Bermula dengan yang tidak begitu besar sehingga kita dapat sampai kepada tahap yang mana kita akan hapuskan sama sekali jenayah itu. Dewan Rakyat hari ini turut menyaksikan pembentangan rang Undang-Undang Kastam Pindaan 2022 untuk bacaan kali kedua. Tujuannya meminda Akta Kastam 1967 yang membabitkan 16 fasal. Antara fasal meminda seksyen tertentu dalam akta berkenaan. Ia bagi menggantikan perkataan in the prescribed form dengan perkataan form and manner as determined by the Director General. Ini adalah pindaan am bagi memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Kastam untuk menentukan bentuk dan cara akaun dibuat berhubung perkara tertentu. Antaranya tuntutan pulang balik wang terlebih bayar, pelepasan barang di pelabuhan, akaun manifest cargo vessel dan pesawat udara serta kaedah pemakluman tuntutan barang sitaan.
Pasal yang ketiga bertujuan meminda subsection 3/3 sebagai pindaan berbangkit daripada pemotongan Seksyen 145 Akta 235. Pasal yang keempat bertujuan meminda subsection 10A/1 bagi memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Kastam untuk menentukan bentuk dan cara permohonan bagi mendapatkan ketetapan kastam. Pasal yang kelima bertujuan memotong Seksyen 19/2 berhubung bentuk dan cara yang ditetapkan bagi pengiraan duti kastam yang kena dibayar melalui borang. Ini memandangkan kaedah penilaian dan penentuan nilai duti kastam telah pun diperuntukkan di bawah Seksyen 142/35B. Baik, projek MRT3 dijangka menelan belanja keseluruhan RM50.2 bilion. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, kos sebenar akan dimuktamad selepas proses tender terbuka selesai. RM8.4 bilion daripadanya membabitkan kos pengambilan tanah, manakala RM5.6 bilion lagi untuk pengurusan projek. Bagi kos pembinaan pula melibatkan peruntukan sebanyak RM34.3 bilion. Penyelesaian isu air di Kedah dan Kelantan perlu tindakan proaktif secara berterusan melibatkan aspek pembangunan aset-aset air, kemampanan kewangan dan intervensi kawal selia yang lebih mantap. Dan di bawah rancangan Malaysia RP kedua RMK12, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian memperuntukkan sebanyak 121.2 juta bagi pelaksanaan projek air untuk negeri Kedah dan kemudahan pinjaman daripada PAK sebanyak 80 juta di bawah tempoh operasi atau OP4 2021-2023. Manakala bagi negeri Kelantan sebanyak 7.1 juta diperuntukkan di bawah RP2 RMK ke-12 dan kemudahan pinjaman daripada PAK sebanyak 664.8 juta bagi Kelantan di bawah OP4 iaitu 2021-2023. Lebih 15,000 kekosongan jawatan dalam pelbagai sektor bakal ditawarkan pada Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2022 kali ini. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kendi, lebih RM250 juta potensi nilai jualan mampu dihasilkan selain MOU melibatkan nilai pelaburan lebih RM4 bilion. MAHA 22 juga menyediakan peluang kerjaya kepada golongan muda serta graduan yang sedang mencari pekerjaan melalui program Jamin Kerja dalam segmen Agro Job Fair. Lebih daripada 100 syarikat akan turut serta dalam program ini yang menawarkan lebih daripada 15,000 kekosongan jawatan dalam pelbagai sektor agro makanan. Selain itu, lebih daripada 250 Pocket Talk, sharing session, seminar, webinar, convention serta hikmat nasihat terus kepada kumpulan sasar akan diadakan. Ini merupakan antara manfaat yang bakal terhasil menerusi penganjuran MAHA pada kali ini. MAHA 2022 bakal berlangsung 4 hingga 14 Ogos ini. Malaysia antara destinasi pilihan utama pelabur untuk membangunkan ekosistem kenderaan elektrik EV. Sehingga Mac lalu, 111 projek tentang pembuatan serta pemasangan kenderaan elektrik dan ekosistemnya telah diluluskan. Ia termasuk komponen, alat ganti, automasi kilang dan bahan bernilai RM62.4 bilion. Yang berhormat Puan Vivian Wong, silakan. Sebagai contoh, syarikat dari Sweden, Volvo Car Malaysia telah melabur di Malaysia bagi menjalankan aktiviti memasang kenderaan elektrik. Selain daripada itu, terdapat 3 syarikat Korea iaitu Samsung SDI Energy Malaysia telah melabur dalam pengeluaran bateri EV. Syarikat SK Nexilis dan Ilgin Materials turut menjalankan aktiviti bagi menghasilkan electro-deposited copper foil yang digunakan sebagai komponen bagi bateri EV. Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi diiringi delegasi Kongres mengadakan lawatan ke Parlimen hari ini. Dalam lawatan tersebut, beliau mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun.
Hadir sama Duta Amerika Syarikat ke Malaysia, Brian D. McFetus dan Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Luar Dewan Rakyat, Gregory Mix. Ahli-ahli Parlimen, Kerajaan dan Pembangkang turut menyertai pertemuan berkenaan. Isu anti minyak sawit Malaysia antara perkara yang dibincangkan sempena lawatan Nancy Pelosi ke Parlimen. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Hazian Harun berkata pihaknya meminta lebih banyak sesi libat urus diadakan bersama Amerika Syarikat bagi mencari solusi menang-menang dalam isu berkenaan. Isu kelapa sawit yang telah sekian lama menjadi isu yang agak kontroversi di antara Malaysia dan United States of America, dan kita ingin mencari jalan untuk mengadakan lebih engagement di antara dua kerajaan mengenai isu kelapa sawit ini. Saya tekankan bahawa Malaysia tidak ada apa-apa yang hendak disembunyikan mengenai tuduhan-tuduhan yang dilemparkan terhadap industri kelapa sawit. Tambahnya, penilaian laporan Jabatan Negara Amerika Syarikat JNAS mengenai pemberdagangan orang turut dibangkitkan selain isu global tentang kelestarian alam sekitar dan keselamatan makanan. Pesawat tanpa pemandu kategori Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aircraft System MEL US dijangka diperoleh pada 2025 dengan jangkaan mula beroperasi pada 2026. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz berkata semua proses penilaian tender bagi perolehan MEL US untuk kegunaan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah dilengkapkan. Keputusan mengenainya akan diketahui segera. Berkaitan ekosistem penyelenggaraan pula, ianya akan dilaksanakan selepas tamat tempoh waranti daripada Original Equipment Manufacturer OEM berpandukan kepada konsep selenggaraan yang akan ditentukan oleh pihak pengguna sendiri iaitu TUDM. Manakala perancangan perolehan persenjataan melalui elektronik warfare bagi aset ini akan dilaksanakan pada fasa perolehan kedua dan ketiga yang akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-13 dan rancangan Malaysia ke-16. Baik, berita Parlimen 2 Ogos 2022 berakhir di sini. Saya Mohan Cinasami, salam hormat dan salam keluarga Malaysia.